Sebelum ini sebelum kita baca saat ni, baru ni sudah baca dah, iaitu babun fit tazwij ala amalin ya'malu, tapi tak ada bincang bab tentang mengahwinkan seseorang dengan amalan ataupun pekerjaan yang dilakukannya, yang dikerjakannya. Yang ini dengan mas kahwinnya ialah pekerjaan yang dibuatnya, yang dilakukannya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athum ra'atun, didatangi seorang perempuan. Perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi lak, sesungguhnya saya berikan diri saya kepadamu. Lamalah dia berdiri. Lalu bangun seorang lelaki. Dia berkata, wahai Rasulullah, kahwinkanlah saya dengannya jika engkau tidak memerlukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, adakah ada apa-apa padamu yang dapat engkau berikan kepadanya sebagai mas kahwin? Orang itu menjawab, saya tidak mempunyai apa-apa selain daripada kain ini, yakni kain yang saya pakai ini. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kalau engkau berikan kainmu itu kepadanya, berarti engkau akan duduk tanpa kain, engkau akan berada tanpa kain. Carilah sesuatu. Orang itu berkata, saya tidak mendapati sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, carilah walaupun sebentuk cincin besi daripada besi. Orang itu pergi mencarinya, tetapi dia tidak mendapati apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada dia, adakah apa-apa ayat Quran atau surah Al-Quran padamu? Dia menjawab, ya, surah sekian, surah sekian. Beberapa surah yang disebutkannya, kepada beberapa surah yang disebutkannya sekian-sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, yakni akad, qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, aku kahwinkan engkau dengannya, dengan mas kahwin, dengan mas kahwinnya ialah Al-Quran yang ada padamu. Al-Quran yang ada padamu itu. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, serupa dengan kisah tadi juga. Lebih kurang itulah kisahnya. Tetapi dia tidak menyebutkan izar, kain dan cincin. Dan di dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, apakah Al-Quran yang kau hafal, yang kau ingat? Orang itu menjawab, surah Al-Baqarah. Mana dengan teram begitu, tidak seperti tadi surah begini, surah ni, surah ni. Surah Al-Baqarah dan surah berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata, qum, kalau begitu berdirilah. Asal mana dia, bangunlah. Teruskan, fa'allimha 20 ayatan, engkau ajarkanlah dia 20 ayat dan dia akan menjadi isterimu. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Rashid daripada Makhul, sama seperti riwayat Sahal sebelum ini. Kata perawi, Makhul selalu berkata, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesiapa pun boleh harus melakukan seperti itu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana serupa dengan hadis Sahal? Hak mana? Hadis Sahal hak mula-mula tu.
Iaitu orang perempuan pergi kata, saya berikan diri saya kepadamu. Hal itu tak boleh. Babun fi man tazawwaja wa lam yusammi sadaqan hatta mata. Bab tentang orang yang berkahwin dan dia tidak menyebutkan mas kahwin, tidak menyebutkan mas kahwin sampai mati. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Masruq, daripada Abdullah, berhubung dengan seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan, lalu lelaki itu mati meninggalkannya dalam keadaan belum dia dukhul dengannya, belum dia bersetubuh dengannya, dan belum juga dan tidak juga dia menentukan jumlah mas kahwin kepadanya atau apa-apa mas kahwin kepadanya. Faqala, jawab Abdullah, lahas sadaqu kamilan. Perempuan itu berhak mendapat mas kahwin sepenuhnya, dan dia perlu beriddah, dan dia berhak mendapat pesaka. Ma'qil bin Sinan berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan begitu untuk Birwa' binti Washiq. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Alqamah, daripada Abdullah. Lalu perawinya, yakni guru Imam Abu Daud, Uthman, mengemukakan hadis sama seperti hadis seperti ini lafaznya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Khilas dan Abi Hassan daripada Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahawa Abdullah bin Mas'ud dibawakan kepadanya kes seorang lelaki, sama seperti hadis, makna hadis yang tersebut sebelum ini. Cuma dalam riwayat ini perawinya berkata, fakhtalafu ilaihi syahran, mereka berulang alik pergi bertemu dengannya selama sebulan. Qal, atau kata perawi, beberapa kali. Qala, kata Ibnu Mas'ud, setelah itu baru dia memberi jawapan, memberi keputusan. Sesungguhnya saya berpendapat tentang perempuan seperti ini, bahawa dia berhak mendapat mas kahwin seperti mas kahwin perempuan-perempuan lain, dalam keadaan tidak ada sebarang kekurangan dan kelebihan. Betul-betul seperti perempuan-perempuan seumpamanya, itu maksudnya. Dan dia berhak menerima pesaka, dan dia perlu beriddah. Jika jawapan ini betul, maka ia dari Allah, dan jika ia salah, maka dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya suci daripada kesilapan itu, bebas daripada kesilapan itu, tidak ada kena-mengena dengan kesilapan itu. Itu barian. Maka bangunlah beberapa orang dari kalangan puak Asja', termasuk antara mereka itu Al-Jarrah dan Abu Sinan. Lalu mereka berkata, wahai Ibnu Mas'ud, kami bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan tentang perempuan seperti itu untuk perempuan dari kalangan kami, yaitu Birwa' binti Washiq. Suaminya ialah Hilal bin Murrah al-Ashja'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan sama seperti keputusan yang telah engkau berikan itu. Qala, kata perawi, dengan itu gembira sangat Abdullah bin Mas'ud apabila didapatinya keputusannya itu menepati keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Marthad bin Abdullah daripada Uqbah bin Amir, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang lelaki, kamu setujukah, kamu sukakah aku kahwinkan kamu dengan fulana, dengan perempuan sekian-sekian? Jawab lelaki itu, ya, suka. Baginda berkata kepada perempuan pula, sukakah kamu aku kahwinkan kamu dengan si fulan, dengan lelaki sekian-sekian? Perempuan itu menjawab, suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan mereka.
Selepas itu lelaki tadi bersama isterinya, bersama perempuan tadilah, yakni dia telah bersetubuh dengan perempuan itu, tetapi belum lagi menentukan mas kahwin untuknya, dan dia belum memberi apa-apa pun kepadanya. Lelaki itu adalah salah seorang sahabat yang ikut serta dalam peperangan, dalam Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Orang-orang yang terlibat ataupun ikut serta dalam peristiwa Hudaybiyah mempunyai habuan, bahagiannya yang khusus di Khaybar. Bahagiannya yang khusus, yakni pendapatan lah, ataupun hasil sebanyak yang tertentu daripada tanaman-tanaman di Khaybar, pokok-pokok kurma dan sebagainya. Falamma hadaratul wafa, bila dia nak mati, dia kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan daku dengan fulanah. Saya tidak menentukan mas kahwin untuknya. Saya juga belum memberikan apa-apa kepadanya. Sekarang aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku berikan kepadanya untuk mas kahwinnya bahagian saya di Khaybar. Bahagian saya di Khaybar. Fa akhadhat sahman. Isterinya itu mengambil satu bahagian yakni daripada bahagian dia tu, dan dijualnya dengan harga 100,000 dirham. 100,000 dalam riwayat lain disebut dirham. Abu Daud berkata, Umar di awal hadis ini menambahkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perkahwinan ialah aisaruhu, perkahwinan yang paling mudah. Perkahwinan yang paling mudah, itu adalah sebaik-baik perkahwinan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tadi seperti yang telah dikemukakan dalam riwayat sebelum ini. Maknanya itu lebih kurang dengan riwayat sebelum ini juga. Kita tengok semula. Ini bab, bolehkah mengahwinkan seseorang dengan menjadikan kerja dia tu, yakni hasil kerja dia, sebagai mas kahwin, yakni upah dia kah, gaji dia kah, gapo kah, yang tidak ada lagi sebagai mas kahwin. Boleh ke tidak? Jadi Imam Abu Daud nak ceritanya bolehlah di sini. Bolehlah. Mana dia pilih hal itulah. Tetapi adakah ulama sepakat dalam perkara ni? Tak sepakat. Tak sepakat. Misalnya dalam kitab ni pun disebut bawah nombor 1. Qala Ibn Rushd berkata, ikhtalafu fil ijazah. Ulama berbeza pendapat tentang keharusan sani, berkahwin dengan cara sani, kepada 3 pendapat. Beza pendapat, 3 pendapat. Yang pertama, tak boleh. Ini pendapat Ibnul Qasim, Abu Hanifah. Yang kedua, boleh. Ini pendapat Syafi'i dan Asbaq. Yang ketiga, makruh. Ini pendapat Malik. Kalau belum bersetubuh, perlu difasahkan, perkahwinan itu dibatalkan. Tapi kalau sudah, dibiarkan, mana kira sah. Maknanya tak boleh lah atas sesuatu yang tergantung begitu, tak tahu lagi begitu. Bahkan kena mas kahwin tu kena dalam bentuk benda, ada selalu dalam bentuk benda, dalam bentuk sesuatu yang berupa harta lah, yang boleh kita nilai. Itu bezanya. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tak apalah, ceritanya riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia kata pernah
ada seorang perempuan pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dia duduk cacat jumpa Rasulullah depan, duduk dia duduk cacat depan tu. Dia pun kata, wahai Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi laka, aku berikan diriku ini kepada engkau. Berikan diriku ini kepada engkau. Lama duduk cacat situ, tunggu depan-depan. Ada lagi seorang sahabat, ada sekurang-kurangnya ada seorang berdiri tu. Lama lah berdiri. Berdiri lama, Nabi senyap. Lalu bangunlah satu orang ada di situ. Dia kata, wahai Rasulullah, kawinkanlah saya dengan dia, kalau kau tidak memerlukannya lah. Kalau mu tak sih, biar saya lah. Lalu Rasulullah SAW tanya seperti tadi. Tanya dia ada apa-apa kah? Kamu boleh buat mas kahwin? Dia kata tak ada, begini-gini semua kita baca tadi lah. Jadi dalam peristiwa ni, ini orang panggil peristiwa al-wahibah nafsaha, perempuan yang memberi, menjerahkan urusan diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia serah bulat-bulat. Jadi serah tu apa maksudnya? Aku berikan diriku kepadamu tu, maksudnya aku bersedia menjadi isterimu jika kamu bersetuju, jika kamu bersedia. Satu. Yang kedua, aku bersedia menjadi isterimu walaupun tidak ada mas kahwin apa. Bersedia. Yang kedua. Yang ketiga, aku serahkan urusan diriku kepadamu, ikutlah. Sama ada engkau hendak menjadikan aku sebagai isterimu atau engkau nak tunjuk orang lain untuk aku. Ada tiga makna. Ada tiga makna. Kita kena perhati molek. Tiga makna tu sikit-sikit lah. Yang pertama, yang kedua tu ada beza sikit. Kemudian pecahan masalah dia memang banyak lah. Daripada hadis ni dari segi fiqhnya, pendapat-pendapat ulama banyak benar. Itu secara kasarnya gitulah. Jadi siapakah perempuan yang menyerahkan diri dia ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini? Hafiz Ibn Hajar, dia petik ni dalam kitab ni, dia petik. Hafiz Ibn Hajar kata perempuan ini lam aqif ala ismiha, saya tak pasti nama dia. Tapi dalam Al-Ahkam Ibn Al-Qatta' dia kata ini ialah Khawlah binti Hakim ataupun Ummu Syarik. Dan kenapakah jadi perempuan ni pergi menyerahkan dirinya begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biasanya perempuan ni malu kan, sama ada dia masih gadis, lagilah malu, ataupun dia sudah janda pun malu nak pergi serah diri begitu. Lepas tu orang akan tahu. Ini tak kira, tak cara. Ada orang kata ada, bukan kata nak jumpa dengan Nabi sama seorang pak mata, ada. Dia pergi depan-depan gitu. Yang disebut dalam ni sekurang-kurangnya ada seorang tu hak kata tu bagi saya lah. Tidak semestinya dia seorang saja, boleh jadi ada lagi. Sebab biasanya Nabi dalam majlis dia bukan seorang, ada dekat-dekat dia tu. Jadi dia tak kira. Macam mana boleh jadi begitu? Macam mana boleh jadi begitu? Jadi perempuan tu hilang rasa malunya. Hilang rasa malunya, macam mana boleh jadi gitu? Jawabnya, ini sebenarnya sahabiat yang pergi menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan sebagai mesti, tetapi kalau Allah buka jalan begitu, itu maknanya ada peluang untuk mendapat kebajikan, untuk mendapat kelebihan. Begitulah sahabiat, sahabat-sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman baginda, begitulah anggapan mereka. Kalau dalam Quran ada turun ayat Quran, ayat gitu, dia akan tidak ragu-ragu, dia tidak akan takut, dia tidak akan rusing apa nak jadi apa orang kata, dia tak kira. Dia kira tentu di situ ada kebaikan, masih ada peluang.
Walaupun Nabi SAW sudah ada ramai isteri, tak kira. Apa nak jadi perasaan isteri dia lain-lain, tak kira. Allah Maha tahu. Itu jiwa sahabiat. Jiwa sahabiat macam tu. Dia tidak takut orang kata la yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka itu tidak takut kalau di jalan Allah, kerana Allah, celaan orang yang mencela. Itu sifat sahabat. Dia tak kira apa orang nak kata, apa perasaan orang tu, orang ni nak jaga. Tak. Kalau Allah sudah bagi jalan, akan ada penyelesaiannya. Jadi hak mana? Hak dikatakan firman Allah tu, apa ni? Di sini tak ada sebut. Tetapi dalam Quran adalah wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kami halalkan juga kepadamu imra'atan mu'minatan, perempuan mukmin. Jika perempuan itu menyerah dirinya, menawarkan dirinya kepada Nabi, dan jika Nabi nak berkahwin dengannya, tidak mesti terpulang kepada Nabi, dan tidak mesti juga kepada perempuan mana-mana pun. Jika dia nak, jika saja. Tetapi ini khusus, khalisatan laka, khusus untukmu sahaja, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Yang khusus tu gapo? Yang khusus tu ada beberapa pendapat pula di situ. Ada yang mengatakan yang khusus itu khusus berkahwin tanpa mas kahwin. Itu khusus untukmu. Orang-orang mukmin lain semua kena mas kahwin. Sebut kau tidak sebut itu soal lain, tak sebut pun kena juga. Kalau sebut tu memanglah kena. Itu maksud khusus tadi kepadamu tu tanpa mas kahwin. Satu pendapat. Yang keduanya, khusus untukmu tu khusus yang dia dengan lafaz dia tidak jelas, lafaz kahwin. Tidak jelas lafaz kahwin. Macam ni, aku berikan diriku kepadamu, bukan aku kahwinkan, bukan aku nikahkan. Itu baru lafaz nikah seperti ni. Aku jadikan engkau sebagai pemilik diriku. Misalnya kalau dia kata gitu, aku jadikan aku diriku milikmu. Misalnya dengan lafaz tamlik, orang panggil lafaz hibah, aku berikan, aku serahkan. Itu bukan lafaz kahwin. Jadi kalau bukan dengan lafaz kahwin lagu tu, hanya khusus untukmu sahaja. Orang lain tak boleh. Dia kena aku kahwinkan di kau, aku nikahkan di kau. Dan dengan makna lagu tu hak terai lagi. Ada dua pendapat. Hak tu kita akan bincang kemudian. Tak apa, hak ni dulu. Jadi inni qad wahabtu nafsi laka. Aku betul-betul serahkan diriku, beri diriku kepadamu. Wa fi hadha hadfu mudhaf. Ayat ni ayat majaz ni. Dia ada buang mudhaf di sini. Takdirnya amra nafsi atau nahwahu. Yani inni wahabtu amra nafsi, bukan inni wahabtu nafsi. Sebelum pada tu ada amra sepatutnya, yang sebenarnya menjadi mudhafnya. Jadi mudhaf itu dibuat. Sebab apa? Kita kena takwil gitu. Kita kena takdir, kata takdir begitu. Sebab orang merdeka, dia tidak boleh bagi diri dia ni kepada orang jadi milik sesiapa. Bukan boleh dimiliki. Hamba abdi yang boleh dimiliki. Ni orang merdeka ni. Orang merdeka, orang lain tak boleh milik dia. Milik dengan arti kata milik sungguh lah. Sebab milik hamba tu. Adapun kalau kata milik tu, aku milikmu, mu milikku, itu bahasa majaz, bukan bahasa senoti, bukan bahasa hakikat. Kalau hakikat tak boleh, sebab orang merdeka. Jadi bila begitu kita kena takdir, kena takwil. Yang ni aku berikan, yang ni serahkan kepadamu urusan diriku, urusan diriku. Sebab apa? Sebab hakikat tak boleh dimaksudkan di sini. Kerana raqabatul hur la tumlak. Tengkuk
orang yang merdeka tidak boleh dimiliki, kata dia. Faka'annaha qalat, seolah-olahnya perempuan itu berkata, atazawwajuka min ghairi iwad, aku bersedia berkahwin dengan engkau tanpa mas kahwin, tanpa apa-apa bayaran. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, bila perempuan itu kata kepada Nabi SAW, falam yujibha syai'an, ada tambahan, Nabi SAW tak jawab apa-apa, dia senyap. Senyap. Dalam riwayat yang lain, fasamata, Nabi diam. Dalam riwayat yang pertama, dia tidak jawab apa-apa. Dalam riwayat yang lain, fanazara ilaiha fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwabahu, Nabi SAW tengok ke atas ke bawah, tengok ke atas ke bawah. Gitu maksudnya. Terkejut juga, walaupun ada daya tu, tapi kan maknanya begitu mana bersedia, sanggup ni. Tiba-tiba mari Nabi duduk kecek, tiba-tiba bang depan, caca depan, no, kata gitu. Nabi tengok kata ke bawah, kata ke bawah. Lepas tu dia senyap. Gitu cerita tu. Lamalah dia berdiri. Ni lafaz Abu Daud dia rengkah. Dalam Bukhari ada tambahan. Hak ni juga, cerita ni juga. Maknanya riwayat Abu Daud ini adalah riwayat yang mukhtasarah, atau hadis mukhtasar, hadis ringkas. Hak panjangnya hak dalam Bukhari, sebab riwayatnya daripada orang yang sama, Sahal bin Sa'ad. Perempuan itu berdiri sehingga dia berkata, lama. Dia lama. Dia kata pula, apa ni? Ya Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha lak. Ini sahabat ada kata, sahabat ada duduk dekat. Ni perempuan ni telah serahkan dirinya kepadamu. Fara fiha ra'yak. Jadi bagilah jawapan kepada dia. Jadi apa pendapat kamu, kamu bagilah. Nabi SAW tak jawab. Tak jawab. Dia tak jawab. Lepas tu kali yang ketiga dia kata, dia kata, hak ni perempuan tu sendiri kata, ataupun hak tadi pun perempuan tu kata, ada beberapa riwayat lah, ada juga orang lain kata, seseorang dia takut Nabi salah faham, kau tak dengar molek, kau lagu mana kau, tak kira lah. Hak ni perempuan tu kata, dia kata, dia telah memberikan dirinya kepadamu, kamu bagilah pendapat kamu. Jadi macam-macam pendapat ulama. Apa yang Nabi dia tu, yang Nabi dia, ada yang kata dia Nabi ni seorang malu sangat, pemalu sangat, lebih malu daripada anak dara di balik tabir. Bila kata begitu dia, orang kata, kalau kita katalah tertegak lah. Bila kata kita macam terkejut sebab malu, tak boleh nak jawab selalu. Ada yang kata begitu. Ada yang kata dia menunggu wahyu. Bapa dia nak malu, dia nak takut juga, dia terima dah hayat sebelum pada tu. Dia tahu dah apa nak malu kerana kebenarannya, dan moga kebenaran itu mari dah daripada Allah SWT dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi dia tunggu wahyu. Dua. Yang ketiga, dia belum mikir. Boleh jadi belaka, belum mikir nak bagi jawapan hak sesuatu munasabah. Gapo. Ni semua ni ada sebut sini. Gap dia hak jawapan hak munasabah, dia nak bagi. Tiba-tiba bangun satu orang, dia kata begitu. Jadi dalam kebanyakan riwayat yang disebut, lelaki ini walaupun tidak diketahui nama dia, tetapi dia ni dari kalangan Ansar, dan bukan sekali peristiwa lagu ni berlaku, bukan sekali, beberapa kali. Ini sikap perempuan di zaman Nabi SAW. Sikap seperti ini jarang-jarang berlaku di zaman kemudian. Tetapi sahabat-sahabat ikut setakat mana hak dia boleh, setakat mana hak dia boleh. Hak tak boleh. Muka tahu dah khalisatan laka min dunil mu'minin. Waktu khusus untuk Nabi tahu dah. Tapi hak boleh lah, mana hak boleh. Antara hak bolehnya, sahabat-sahabat ni biasa. Dan dalam sejarah masuk sampai kala ni kita boleh baca.
Misalnya Sayyidina Umar, dia tawar anak dia. Hak tu kalau boleh amalkan bagus. Itulah mengikut sunnahnya. Tawarkan kepada orang yang soleh, orang yang baik. Ingatkan orang yang baik ni senang kau. Kalau ada peluang, ya baguslah kalau boleh buat lagu tu. Jadi misalnya, contohnya Sayyidina Umar tu, Hafsah dia tawar kepada Sayyidina Uthman dulu. Sayyidina Uthman senyap tak jawab. Lepas tu dia tawar kepada Abu Bakar. Abu Bakar senyapnya. Abu Bakar dalam riwayat yang lain dia kata Abu Bakar tak sih dia. Jadi Sayyidina Umar sehatilah juga kan. Tak sih berlaku. Lepas pada tu Nabi minat. Lepas tu Abu Bakar wayak, sebab aku tak itu tu sebab aku tahu Rasulullah nak dah. Dia pergi tawar kepada Rasulullah SAW, nak terima. Jadi tawar ni bukan seorang, banyak kalau dalam sejarah sahabat kita jumpa hak lagu tu. Dan kalau kita boleh amal hak ni, ini salah satu sunnah yang baik. Tidak salah, jangan malu. Jangan malu. Kalau kita betul-betul ikut sunnah, buat. Itulah yang terbaiknya, paling molek. Jangan kata lelaki kena pergi sebut dulu, bukan bahasa dia. Itu adab Melayu kalau dia pun bukan cara sunnah. Kalau sunnah, lelaki pun boleh tanya khabar perempuan, perempuan pun boleh tanya khabar lelaki, boleh. Tidak jadi aib, tidak jadi jatuh rega orang kata, ataupun tak ada muka tebal ke apa, tak timbul masalah tu. Tak timbul. Sebab apa? Sebab kalau dia nak muja, bukan senang. Kan sekarang ni kalau kita duduk tengok orang ni Uthmani, orang ni Siddiqi, orang ni Umari, orang ni Faruqi, orang ni tidak, tempat kita tidak ada. Sebab kita duduk terikat lagi dengan pahaman lama tu. Orang lain dia bangga. Sebab apa? Dia keturunan Alawi. Misalnya kita kata Alawi itu Sayyidina Ali lah, tapi tidak melalui Fatimah, melalui isteri dia yang lain, melalui hamba sahaya dia. Oh, tak timbul dah cerita itu anak tu cucu hamba saya, tak timbul. Sebab keturunan dia pergi kepada ayah. Bem tu tak timbul, tak ada bem dia bem ayah. Jadi asalkan siapa kepada Sayyidina Ali misalnya, ataupun Sayyidina Uthman, tidak semesti melalui anak cucu Rasulullah, melalui anak Rasulullah, tak mesti. Sayyidina Uthman dia menikah lagi dengan orang lain. Lepas pada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia menikah dengan orang lain. Lepas tu dia masa tu ada hamba sahaya. Serupa je dari segi keturunan dia daripada hamba sahaya. Kau orang merdeka serupa. Dia berhak bubuh nama Uthmani, Ayyubi, Abu Ayyub Al-Ansari. Keturunan dia macam mana nak boleh banyak kalau tidak ada ramai? Kalau tidak ada ramai isteri, kalau tidak ada, kalau dulu hamba sahaya, nak boleh jadi ramai tu. Sebab itu Nabi SAW ada sebut tazawwaju takatharu, kamu menikah biar banyak anak ke apa tu, nak boleh banyak anak. Jadi dia kena ramai bini. Dia jadi gitu, tak akan jadilah. Ada ke satu orang bini, satu orang perempuan siapa beranak 20 orang? Jarang. 18 orang pun jarang dah. Kita kata Pak terik lah tu, tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi lah ke mana-mana. Pak kalau nak lebih daripada tu, yang anak sahabat ni siapa puluh-puluh tu lah ke mana? Dia kahwin ramai. Dan ada pula sistem hamba sahaya sampai itu. Jadi anak ramai. Nabi SAW kata, inni mukathirun bikumul umam, inni mubahim bikum, aku berbangga dengan kamu, dengan banyaknya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Dia bangga. Tapi biar jadilah, jaga molek lah. Jangan menikah ramai lepas tu baloh cekoh gitu. Tak jadi lagu tu kucalana. Nah, anak pun jadi serabut lah. Tak say lagu tu. Biar molek. Dan orang yang jujur, orang yang baik biasanya molek. Biasanya molek. Ada masalah ni, kalau nikah seorang sama seorang pun masalah juga. Tidak nanti nikah ramai. Nikah seorang sama seorang pun malah cekah juga. Apakah kita jamin kalau nikah seorang saja, mana tak ada masalah? Banyak benar kita nak tengok tu, tak payah riwayat ke apa, tengok sendiri. Tu
Jadi itulah cerita dia tidak malu. Dah kalau ada ayat gitu dia buat. Nanti dia fikir masalah apa perasaan dia apa gitu gini. Memanglah nyadalah sedihnya, adalah serah hatinya, adalah gitu gini. Tetapi kadang-kadang orang tidak faham. Dia gapo-gapo dalam hidup ni atas konsep sebenarnya, atas kita faham. Atas kita faham. Orang yang tidak faham, dia takut mati. Nak mati syahid, takut mati. Tak ada lah boleh makan hak sedap-sedap, tidur sedap gapo, nak berjalan, nak melenggak, tak ada lah, mati. Takut. Tapi bagi orang yang faham, mati syahid syurga, dia tak takut. Mati sekalipun. Ni atas fikiran, kefahaman seseorang itu sebenarnya. Hidup ni banyaknya bergantung atas fahaman kita. Kita berasa takut, kita berasa bala kan, ramai kan orang bala. Tu lelaki dia ni, ke mana dia tak sayang, menunjukkan pada dia secara senyap-senyap seseorangnya mengisytiharkan kepada orang bahawa bini dia tu tak pandai masak, bini dia tak pandai melayan, bini dia tak pandai gotu-go ni. Dia serok gitu. Padahal itu perasaan yang karu. Tak mesti. Apa yang kita serok gitu. Datuk lelaki ni bila menikah lain misalnya, jadi tak sayang lagi, bagi dah lah kasih sayang tu. Katakanlah kasih sayang tu ada 100, dua-dua 50. Kalau 4 20, 5 esok kan. No. Jadi gitu. Jadi kalau benda tu salah roti, kita kata roti. Jadi belah 2. Kalau 4 belah 4. Dia tengok dari sudut tu. Perasaan orang tu. Mana boleh? Tak betul tu lagu tu. Tak betul. Kadang-kadang bila kita salah faham, kita timbullah benda-benda yang meragukan, benda-benda marah, benci, dendam ke apa. Kita timbullah. Kita kena fikir gini. Lelaki perempuan pun tak apa. Fikir. Adakah dia fikir kalau dia dapat anak seorang, mana dia kasih kepada seorang tu, seseorang tu hak moleknya biar dia ada anak seorang, baru tidak belah bagi kasih sayang dia. Gitu. Tak kayak gitu. Apakah berarti kalau seorang tu ada anak 12? Nah, mana dia akan kurang kasih sayang tu sebab bagi 12 jadi. Dah, saya belakang. Begitu juga konsep yang betul. Kalau masalah poligami, kahwin ramah ni, dia kena faham, suami dia sayang supaya anak, supaya aku sayang anak. Besok suami tu pun dia boleh sayang lagu tu. Sebab apa? Jiwa orang lelaki ni dia luas. Dia boleh faham, dia boleh kuasai. Orang perempuan pun kalau dia dapat anak ramah kan dia nak. Apakah dia kata akan jadi kuranglah sayang aku kepada ni dengan sebab aku ada anak ramah, jadi tak boleh kena seorang. Dengan siapa kalau lagu tu? Tidak. Bukan ramah tu ada kelebihan dia ya sendiri. Dari satu sudut lah kita tengok kebaikan dia, hak keburukan dia, akibat yang tak boleh itu ada juga. Memanglah ada risiko. Ada risiko. Sebab itulah ada kaedah fiqh. Ada kaedah fiqh iaitu al-ghun bil ghurmi. 2 kata saja. Keuntungan yang manusia dapat itu berdasarkan keberanian dia menghadapi risiko. Kalau orang menego besar, rugi dia pun besar, tapi untung dia pun sikit. Untung dia banyak, kan dia untung. Kalau orang menego kecil, rugi dia pun tak sebelah mana. Tapi nak untung sebanyak mana kalau sikit modal kecil. Begitu. Sunnatullah Tuhan buat dah kita di lagu tu. Memang kalau nikah ramah, boleh ada ramah, tapi risikonya besar. Masalahnya pun yang kita tanggung pun berat. Jadi itulah sebabnya dalam hadis ada sebut khairukum aktsarukum zaujah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kamu ialah hak paling ramah bini. Jadi orang ambil kesempatan, dia kata nikah ramah paling baik. Hak sebenarnya, hak paling tepatnya hak tu ialah dia nak ayat sebaik-baik kamu ialah aku. Sebab aku hak paling ramah. Tak ada orang boleh mengatasi aku. Orang lain dia pak je sendiri je. Tak boleh lebih, tak boleh kata kamu lebih baik sebab mu pak. Boleh pak paling tinggi. Tetapi daripada hak sah dengan 2 mana lebih baik? Lebih baik hak 2.
Hak 2 dengan 3 mana lebih baik? Lebih baik hak 3 sebab dia lebih banyak. Tapi sekat 4, sekat tu boleh lagi. Manusia akan mampu kalau dia jaga. Lebih pada tu tak boleh. Tersudut ayat dia mampu setara mana? Mungkin dia mampu dari setengah sudut saja. Hak tu tidak nak. Tak sih lagu tu. Hak naknya dari semua sudut. Mampu tu. Bukan mampu dari segi WPT saja. Kalau nak mampu dari segi WPT saja, dia jadi puak-puak nawab lah. Puak-puak nawab dia lah kenal. Puak-puak Syiah. Bini 100. Lepas tu tak kira lah dia WPT, muka PT banyak. Cumanya setahun sekali jumpa. Lepas tu bini tak boleh dengan orang lain, tak boleh jadi bini dia. Gitu. Itu tak betul cara lagu tu. Sebab tu Nabi SAW tak bui. Tapi dalam ramai-ramai ni, siapa dia? Hak lebih daripada 4. Tak ada orang lain, dia. Jadi dia nak ayat di situ, sebaik-baik kamu ialah aku. Sebab apa orang lain tak boleh lita? Orang lain sekat 4 je. Dia tak boleh lebih daripada tu. Dia nak ayat dia. Ada juga ulama yang mengatakan dak. Mana orang lain pun boleh, tapi setakat 4. Mana 1 dengan 2 mana lebih baik? Baik 2. Sebab apa? Bukan dari segi nak seronok, nak suka-suka. Setengah orang dia tak payah dia kena kau tu. Tidak. Nabi SAW nak ayat ni sebaik-baik kamu ialah yang paling bertanggungjawab. Hak lebih tanggungjawabnya. Hak lebih banyak tanggungan, bebanan dia, kerja dia, mikir dia. Itu. Hak lebihnya iaitu misalnya kalau dia seorang, dia fikir seorang. Tapi kalau ramai, kau fikir ramai. Dan dia bertanggungjawab. Hak tu lebih baik. Dia naknya orang Islam ni sanggup, berani untuk menjamin jamin orang lain, tanggung orang lain. Hak tu lah yang paling baik. Yang paling baik. Kalau kita kata kalau kita kata orang lain pun boleh tanggung, dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, berapa banyak hak lebih baik kita tanggung, hak lebih dekat dengan kita, hak lebih dekat dengan kita, hak tu lebih baik. Jadi banyaklah benda-benda yang seumpama ini. Jadi apa ni, kalau kita kata sahabiah yang pergi kemukakan diri dia, dia tak fikir hak tu. Dia fikir Nabi SAW seorang yang bertanggungjawab. Bertuah dia kalau dapat bersama dengan Nabi SAW. Ini peluang Nabi, apa ni, Allah SWT buka. Dia tak fikir dah dari segi tu isteri tu berasa begini, isteri ni berasa ni, dah. Dalam gambaran Bukhari dan Muslim dan lain-lain, isteri Nabi SAW ni peliknya, bila Nabi SAW kahwin, dia akan bersama-sama menyiapkan gapo-gapo keperluan. Dan bila besok pagi, malam ni Rasulullah tidur dengan bini baru dia, besok pagi dia akan mengucapkan selamat kepada Nabi SAW. Dan tanya bagaimana, baik belakang kau, sihat belakang kau. Tengok suci hati dia. Dia tak ada fikir cemburu lebih-lebih, tak ada. Dia ucap selamat. Lepas tu bagaimana, baik ke keadaan kamu, isteri kamu, gitu. Jadi benda yang susah kalau orang lain nak buat. Mungkin ada hak boleh buat pun, dia pakai muka lain. Kalau dia pakai muka lain tak boleh. Dia pakai ilmu ke, dia jadi orang meruk dengan dia, jadi gila ke dia, tak akan pakai. Tak boleh. Kalau lagu tu dosa. Dia kena secara biasa lah, dengan sedar. Gapo dia hak agama nak, kena faham hak tu. Lepas tu kalau ada ujian tak apa, ujian hadapi. Dia kena dengan sedar. Dengan buat jadi orang jadi lembu, jadi bodoh, dia tak berasa tu sebab dia tak khabar. Itu tak boleh. Kita buat gitu, jadi sihir tu, jadi sihir. Walaupun kita kata guna ayat Quran, kau guna gapo kau, itu tak boleh. Jadi guna ilmu dunia orang panggil, nak menundukkan orang. Dalam keadaan biasa kalau dia khabar, dia tak boleh terima. Sehingga lebih-lebih nak buat, dia tak khabar, bui segala-gala. Itu tak boleh. Sebab apa? Tidak ada kebebasan. Hak naknya dengan bebas, dengan sedar mula. Jadi inilah yang disedari oleh sahabat-sahabat ni, dah ada peluang. Ada peluang. Mana kalau Nabi SAW terima dia, sampai bila-bila lah dia akan jadi isteri Nabi. Bukan dalam dunia saja, pakai akhirat. Tak sih lagu tu, tak sih. Tentu nak cerdik lah. Kalau kita kata tak,
jadi bini nombor 10. Bodoh. Kita kata gitu dah, Nabi bini 9 dah. Bodoh lah betul. Kita yang bodohnya. Bukan ni orang cerdik ni. Dia pandai memilih. Itu sepatutnya. Jadi lama dia berdiri, tak apalah. Jadi bagi orang yang kata boleh, boleh berkahwin dengan lafaz yang bukan lafaz kahwin, lafaz nikah, boleh. Dia pegang dengan hadis ni, antaranya dia pegang dengan hadis ni, inni qad wahabtu nafsi laka. Tapi bagi orang yang tak terima, dia kata ini perkataan ni khusus dengan Nabi saja. Ni kalau Nabi terima kan, pakai jadi lah. Pakai jadi. Jadi ada ke orang lain boleh lagu ni? Tanpa itu, tanpa wali, tanpa gaturan ni boleh? Ada ke lagu tu? Tadi tak boleh. Jadi perkataan ni pun khusus untuk dia juga. Jadi orang lain kalau dia nak kahwin, si ayah tu nak kata saya bui anak saya ni kepada awak, tak boleh. Walaupun dia kata dengan mas kahwin sebanyak ni, tak boleh. Sebab apa? Termasuk yang mengatakan tak boleh itu Imam Syafi'i, dan ramai lagi Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dia, tak boleh. Dia kena saya kahwinkan, saya nikahkan anak saya dengan awak. Itu perkataan khusus lagi. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata tak apa. Dia pegang dengan ni. Hak kata dalam Quran kata khusus untuk kau tu tanpa mas kahwin, dia kata. Bukan guna lafaz ni. Guna lafaz ni tak apa untuk orang lain pun. Hak khusus untuk kau tu tanpa mas kahwin pun boleh. Tapi adakah Nabi SAW ni pernah nikah tanpa mas kahwin? Jawabnya tak ada. Jadi bagi orang yang kata hak ni khusus untukmu ni tanpa mas kahwin. Sebab sebelum pada tu kalau kita tengok ayat, inna ahlalna laka azwajaka allati ataitahunna ujurahunna. Kami halalkan kepada engkau isteri-isteri yang engkau berikan mas kahwin kepada mereka. Hak tu pun halal juga. Hak kamu kahwin tanpa mas kahwin pun halal juga. Nak ayat khusus untuk kamu ni. Bukan berkait dengan lafaz tu. Tidak berkait dengan lafaz beri ke milik ke apa dah. Dia berkait dengan tanpa mas kahwin itu. Sebab sebelum pada tu cerita halal kepada Nabi hak dengan mas kahwin. Hak ni nak cerita hak halal juga kepada dia tanpa mas kahwin. Kalau orang lain tak boleh. Dia mesti kena ada mas kahwin. Tanpa mas kahwin tak boleh. Jadi hak kata khusus tu dengan Nabi tu berhubung dengan mas kahwin, bukan berhubung dengan perkataan ni. Jadi kalau perkataan ni seorang ayah tu kata saya berilah anak saya ni kepada awak dengan mas kahwin. Kalau bui biasa mana ada mas kahwin, sebut mas kahwin lagu tu. Kalau bui biasa nak dengan makna nak bui milik kepada dia, mana boleh milik, dia merdeka. Pahadah kan? Mestilah bui. Bila kata dengan mas kahwin tu bui sebagai isteri lah. Dia kata tak faham. Dia kalau ada dalil-dalil yang menunjukkan gapo ini kahwin ni, akad ni kahwin ni, adalah panggil pula saksi gapo ni dia. Adakah kalau untuk lain perlu sampai gitu? Faham dengan sendirilah bahawa maksud bui ataupun milik ataupun gapo tu dengan arti bui sebagai isteri. Jadi boleh kepada orang lain pun, kata mereka. Jadi saya berikan anak saya ni jadi milik awak lah. Saya serahkan anak saya kepada awak dengan mas kahwin, boleh dia kata. Tapi Imam Syafi'i kata tak boleh. Sebab ini khusus. Sebab ini khusus. Akad yang khusus, dia kena lafaz khusus. Jadi kalau orang kata ni khusus untuk Nabi. Dia bagi kau terkhilaf sini. Kalau kita kata ni boleh, iyalah boleh. Perempuan tu kata kepada siapa? Kata kepada Nabi ni. Ya, kalau lah tak boleh, mesti Nabi tegur. Menunjukkan boleh. Tapi boleh pun untuk dia saja. Jadi ada dua pendapat dah sini. Ada dua pendapat. Jadi Nabi SAW dia tidak kata dah Tuhan beri peluang kepada dia kak ikut orang mari tiba belakang. Tak. Ada tidak jenis tu.
dah kata tanpa mas kahwin dia boleh, dia nikah tanpa mas kahwin lah. Dia tidak jenis tu. Sebab itu tak ada contoh. Tak ada mas kahwin. Semua ada mas kahwin. Walaupun bagi dia boleh. Bagi dia boleh. Tapi dia ambil yang terbaik, yang paling selamat, yang paling cermat. Hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tetapi berdasarkan nas, mana kebenaran Tuhan, memang boleh. Kalau setiap orang mari tu dia tak boleh. Tapi Tuhan tahu dah. Nabi hak dia utus lagu mana. Sebab tu dia kata in aradan nabiyyu an yastankiha. Kalau Nabi tu nak, tidak semesti lagi bila bui ni orang tu nak. Tidak semesti lagi kalau dibuka peluang seseorang tu akan nak, tak mesti. Banyak perkara lagu tu. Banyak perkara dia tak sih. Serupa juga walaupun Tuhan nak bagi peluang kepada orang perempuan, dia tidak kata mesti. In wahabat nafsah, kalau dia, kalau juga. Jadi kalau dia kalau guna dalam bahasa Arab dengan in, dia tidak mesti, menunjukkan tidak mesti. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Tidak kata mesti ya. Macam di sini in mana tidak mesti. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Misalnya, kalau mu jadi syirik, Tuhan kata. Jadi hak mu jadi syirik tu jadi bolehlah jadi syirik kira-kiranya. Sedangkan Nabi tu maksum daripada dosa. Syirik tu dosa paling besar lagu mana? Itu andaian saja. Kalau tak kira siapa, kalau mu sekalipun. Itu maksud dia. No ayatnya tak kenal syirik ni, tak kira siapa. Hatta Nabi dia sendiri walaupun terpelihara lah kira-kiranya dia tu. Dan kalau syirik la yahbatanna 'amaluka, amalan semua terhapus. Itu akibat. Walaupun amalan setara Nabi hebat setara mana, tak kira. Itu besar syirik tu. Tak suka kepada syiriknya. Tak kira lah orang tu belum Islam ke atau selepas Islam tu dia murtad jadi syirik, musyrik, wal'iyadzubillah, tak kira. Begitulah akibatnya. Dan Tuhan kata sudah pasti engkau akan termasuk orang-orang yang rugi tentu dah. Kalau lagu tu tak kira siapa. Tetapi adakah kemungkinan Nabi SAW tu jadi syirik? Tidak. Bukan nak ayat tu. Sebab kalau sebut dengan in, dia tidak mesti. Serupa juga cerita tentang Nabi ni mungkin boleh jadi dibunuh. Boleh jadi dibunuh. Pada dia dibunuh, terbukti siapa mati dia tidak kena bunuh. Tidak kena bunuh. Tapi dalam Quran ada sebut kalau kau dibunuh, dia guna in. Kalau dibunuh, dia guna in. Jadi kalau guna in tidak semesti berlaku. Cuma itu andaian sahaja. Nak rayak ke apa dia? Nak rayaknya Nabi SAW ni kan, kalau nak kira kemampuan dia, kalau nak kira hak dia patut dapat, memang bukan 9, bukan 12, 100 pun dia berhak dapat. Sebab apa? Dikurniakan kepada Nabi itu daya, kemampuan macam-macam dalam riwayat tu. Ada 20, ada 40, ada 100, sampai 100 lelaki. Ada dalam setengah riwayat pula dia kata lelaki tu lelaki syurga. Kalau ada kemampuan, kekuatan setara tu, orang yang biasa dalam dunia dia boleh pas. Kalau ada kemampuan sepuak ahli syurga ni kuat kemampuan dia, tiba-tiba hanya 9 saja. Mana itu zuhud benar tu. Kalau kurang daripada tu jatuh ke nyayung. Jadi sebab tu dia bagi peluang. Kalau tak sih pun tak apa. Jadi orang akan nampak lah zuhud dia tu. Bukan nampak dia ngelenyar, bukan nampak dia gila perempuan. Dah hak gila perempuan ni dia tak ada kemampuan penuh semacam. Hak tu ni tidak, dia memang mampu. Tidak dapat tu jadi kenyayang. Sebab itulah dibuka peluang. Tetapi kita nampak Nabi SAW ni tidak. Dia pilih zuhud, kezuhudan itulah yang dipilihnya juga.
Jadi zuhud bukan bermakna tidak menikah ramai. Dah, bukan gitu. Zuhud hati, duduk dalam hati. Duduk situ. Zuhud bukan makna tak pakai baju, saik, tak pakai baju, saik gosok. Tidak situ. Setengah-setengah orang dia ingat zuhud ni tidur atas tanah lah. Tak pakai katil, tak pakai lembek. Semua tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak atas katil. Rasulullah tidak atas lembek. Rasulullah makan daging ayam. Rasulullah makan. Mewah, tapi dia zuhud. Rasulullah menikah lebih pada orang lain. Walaupun untuk dia sebenarnya sikit lagi kalau tak kira. Tapi kok mana-mana pun lebih daripada orang lain. Kok mana-mana pun lebih daripada orang lain. Itu tu tetap dikatakan dia tu zahid. Dia tu warak. Tidak kata kalau warak ke zahid ni dia tak leh semua. Tidak, silap kalau lagu tu. Yang kata lagu tu yang memperkenalkan lagu tu buat-buat tasawuf. Buat tasawuf. Jadi bel kalau hak zahid ni lagu tu. Padahalnya siapa dia lebih zahid daripada Nabi, daripada Abu Bakar, daripada Umar? Siapa dia? Mereka tu serupa dengan Nabi juga. Kalau dari segi nikah ramai. Bahkan ada hamba saya dia tidak terhad siapa-apa. Kalau kata Nabi hak nikah 9, tu 9 hak bini. Bukan bermakna lebih pada tu hamba saya dia tak ada. Sayyidina Ali siapa pun semua lagu tu. Sayyidina Ali, orang kata pak, orang tasawuf kata bapak tasawuf. Dia nikah berapa? Cuma sekali dengan Fatimah tu dia tak nikah, tu cerita lain. Sebab dia telah menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sehati dia serahlah, dia berasa. Jadi dia nak jaga hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu dia tak nikah. Tapi lepas pada mati Fatimah mati ni, bila? 6 bulan sebab pada Nabi. Sebab pada Nabi mati. Lepas pada tu kat dia nikah lah, ramai. Lepas tu pada masa Fatimah tu dia tidak nikah saja, bukan bermakna dia tak ada hamba saya. Zahid juga tu boleh terima zahid. Harta dia sebanyak mana? Banyak harta Sayyidina Ali ni. Bukan tak ada harta. Jadi sebab itu kita kata zahid ni hati, bukan duduk pada zahid. Tidak. Seperti orang-orang tasawuf kata tak benar. Kalau kita nak bandingkan dengan cara hidup Nabi dan sahabat, tak benar. Itu cara hidup melampau, cara hidup ala kau Kristian, ala kau Sami, ala kau tu, meninggalkan dunia. Ini semua dunia lah kau. Dan Nabi SAW kata hak dia suka dunia ni, hubbiba ilayya min dunyakum salah, 3 perkara hak dia suka daripada dunia kamu. Apa dia? Perempuan. Orang kata suka perempuan pula. Yang kedua wangi-wangian. Yang ketiga semaya. Semaya ni dia dunia juga, adalah dunia juga. Jadi perempuan dia suka tu mana kau dia? Mana tidak salah lah. Ya dia kata suka tu sebab gini Tok Sami pada diri apa jadi tak suka tak sim nikah tu. Kau tu bukan makna suka tu jadi sepo nawak-nawak yang kita kata tadi, jadi sepo raja-raja zaman itu dengan gundik-gundiknya, bukan gitu. Ni setara pergi tawar kepada dia tak terima. Dia tak sih. Nak raya sebagai lawan kepada tu, bukan kata dia tu nak kepada perempuan, suka kepada perempuan. Setengah-setengah orang kafir tak kira dah tu, dia katalah ni semua ni Nabi buat ni sebenarnya untuk memuaskan nafsu dia. Ayat Quran apa ni beri peluang ke dia nak nikah dengan perempuan. Orang kafir boleh kata macam-macam, tetapi kalau tahu hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jauh daripada kita nak kata begitu. Sebab apa? Setelah ada peluang ni, apakah dia terima lalu? Kalau memang dia buat, kalau memang dia nak setiap hari terima lalu lah. Dah. Jadi ni semuanya Allah nak rayak kepada kita dari segi hak dia. Dia boleh, sepatutnya lebih lagi pun boleh. Diberi peluang. Sebab apa? Kemampuan dia tu kemampuan ahli syurga. Pak ahli syurga ni dia tidak sebut ahli dunia. Kalau makan 2 pinggan tak lagi lah. Kalau makan ahli syurga ikut nak makan lama banyak ada berapa pinggan lah. Tak sakit perut, bukan tidak berak, tidak kecing, ketuk pedak, tak ada masalah. Masalah angin kau gapon, nak ke angin tak ada timbul masalah. Jadi nak makan banyak mana 4 hari 4 malam pun dah. Kalau kita kata nak tidur sekali dengan bini,
nak bertobuh sekali ni 4 hari 4 malam belum, tak ada talah dalam syurga. Dalam dunia ni hak talah aja masalahnya. Patutkan dah tidur sekali dengan bini pasal patut mayat ni mau waktu sehari kena berhenti juga. Lepas tu kalau tak saya berhenti tak boleh, memang dia dalam dunia ni terhak pemakai itulah. Tapi bila kata diberi kemampuan lelaki syurga, lagu lain tu, dia tidak serupa orang lain. Tapi dah kata lagu tu dah dia beri kemampuan serupa syurga, jadi apa dia tak pakai banyak, dia puasa. Sebab tu dia kata pelik, dia pilih jalan zuhud. Kan nak kira boleh, tapi dia tidak. Dia pakai puasa sama-sama. Sahabat nak turut, dia kata tak boleh. Nak turut juga, turut. Lepas sehari tak boleh pergi je lepek lah. Hak lain-lain tu dia kau segar, kau merah muka, kau puasa sambung, kau tak apa. Sebab tu benarnya beza. Beza dia tak makan pun tak letih, kau kuat ada. Sebab tu kadang-kadang tu tidak sama. Hak ikat perut lapar tu pun ada juga, dia tidak bercanggah. Sebab kadang-kadang dia mukjizat ni Tuhan nak beri tunjuk, ada ketika-ketika dia tidak sama. Nak beri nampak dia tu beza daripada orang lain. Beza daripada orang lain. Jadi lelaki tu berdiri, perempuan tu berdiri lama. Lalu katalah seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, kahwinkanlah saya dengan dia kalau kamu tak perlu kepada dia. Ya memang sahabat-sahabat ni kan dia jenis terbuka, tak ada kata jenis malu kucing. Malu kucing lah pada no. Lupa mata gak ada. Tu malu kucing. Ada. Dia kalau dia lagu mana dia kata lah. Dia berdepan gitu. Pengajaran memang banyak dalam hadis ni. Dia kata lah, kalau tidak perlu bagi dia. Tidak kata takut kau tak tu pasal dah. Hak hormat kepada Nabi, hebat Nabi itu suku. Sayang kepada Nabi itu suku. Ada tak lagu mana? Kalau Nabi main senyap lagu ni, hak duduk caca berapa jam nak ke dia. Berapa jam nyanyi juga kau tina tu paramah duk gelih. Jadi dia tindakan dia tu, kalau tidak perlu kahwinkanlah dengan saya. Dia kata tu kan. Apa dah Nabi SAW pergi panggil sahabat dia cepat, peluk sahabat dia tertubik, peluk mari. Nabi SAW berkata, barangkali kita ni telah membuatkan kau bersegera, kata dia. Bersegera. Tu dia kata. Kalau lagu ni dia royak. Tapi dia tidak saja, dia ada hukum di sebalik tu. Bersegera ni maknanya kalau kawan tu bersetubuh dengan isteri dia tak ada sudah lagi. Tapi dah panggil ni, berhentilah. Kena berhenti. Dia kata gitu terus-terus depan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita nak cara hidup yang terus terang, tak ada malu-malu, tak ada tu pasal. Tetapi di sebalik terus terang tu ada pengajaran yang cukup berarti. Ikutlah Rasulullah, ikutlah sahabat-sahabat dia. Senang. Ni sengih-sengih depan, belakang beci, pergi bomoh lah, buat macam-macam. Tu pesen tak betul tu. Tak suka rakyat, tak suka. Tu kan lagu tu, suka rakyat suka. Ni tidak, depan tak tahu, tikar kat belakang. Itu orang kata tidak jantan sungguh, tidak gentleman. Tikar-tikar kat depan. Begitu cara Rasulullah, cara sahabat-sahabat dia gitu. Tapi Nabi SAW rakyat selalu, kalau tak sudah tak ada keluar air, tak payah mandi. Dia ada hukum, bukan saya saja dah kata gitu, tak payah mandi. Bolehlah dia. Cumanya begitu terus ke kalau ke mana? Itu ada khilaf lah. Jadi kebanyakan ulama kata tak, kalau setubuh ni keluar air mani, tak keluar air mani pun kena mandi. Tapi sekurang-kurangnya ada ketika satu peringkat memang kalau bersetubuh saja tak keluar air mani, tak kena mandi, tak payah mandi. Hak mandi bila keluar air mani. Sekurang-kurangnya ada faedah pada masa tu. Kita boleh tahu hukum, ada perkembangan dia. Ada peringkat ni pernah gini, lepas tu ditukar dengan hak ni. Kita tahu, bukan saya saja. Senang kira lagu tu. Jadi dia kata, kalau engkau tidak perlu, kahwinkanlah dengan saya. Dia kata begitu pun, dia tu kalau kita nanti kerja dulu, pakai gaji dulu,
Boleh sekian-sekian dulu. Dia tak khabar ke diri. Kalau kita kira kata kan, kalau kita kata tak khabar ke diri lah. Rasulullah SAW kata, mu ada gapo hok nak boleh mas kahwin. Dia tidak tanya mu ada gapo hok nak makan ke dia. Apa dah tu? Dia tak tanya. Dia tanya hok mu boleh buat mas kahwin. Gap. Tengok senangnya kalau hidup lagu ni. Apa akan ada orang yang berzina kalau lagu ni? Apa akan ada? Kalau tak ada piti, ada Quran, mu ajar. Hak tu boleh jadi mas kahwin dah. Apa nak jadi berzina? Ya, mana kalau berzina juga memang teruk lah. Kecuali kalau kita ubah sunnah Nabi ni jadi kepayah. Nak kahwin tu mas kahwinnya bukan main besar. Lepas tu goni. Masyarakat lah yang menentukan kepada kita. Bukan apa. Kena kerja dulu, kena makan gaji sekian-sekian. Lepas kalau tak ada makan gaji sekolah ni payah nak kerja tu lah, mana cerita? Tak menikah. Lepas tu pula kerana nak jaga diri dia, kerana orang sebut mas kahwin besar, tak apalah jadi anak dara tua. Lepas anak dara tua dia tak ada perasaan kau seorang perempuan. Nak kepada seorang suami, nak kepada anak, tak ada ke? Sampai tua. Bila tua, orang tak sibuk pula. Kan susah jadi. Lepas tu nak melepaskan perasaan, hak semula jadi, hak Tuhan buat tu pula, cari jalan yang tak betul pula. Siapa suruh? Apa yang semua ni berjadi? Jadi sebab tak ikut sunnah. Tu je benarnya. Cuba kalau ikut sunnah, susah. Tak ada susah. Tak ada susah. Ni nak nanti habis ngaji lah, nak macam-macam. Tak payah. Kalau perlu dah mendesak sangat, payah tu kan? Kahwin walaupun umur 19, buat apanya? Lelaki. Kalau ibu bapa tu jenis cerdik, dia akan lebih baik lagi ada dia kahwin, hidup dalam keadaan suci daripada dia terdedah kepada macam-macam maksiat. Kalau kita boleh perah dia, kita boleh hantar dia pergi ngaji habis piti, apa kita tak boleh perah untuk dia hidup dalam keadaan suci? Cuba kalau ikut sunnah, susah, masalah. Tapi kak, ibu bapa kalau mau kahwin tak ada, ikut mu. Gitu sikapnya. Pandai-pandai lah. Daripada sangat nak nikah. Masalahnya dia ada perasaan tu, bila balik ada dah perasaan. Cumanya antara kuat yang tidak kuat, ibu bapa molek nasihat lah. Kalau boleh kawal lagi, hak semolek-moleknya tak usah, bimbing dia. Tapi kalau tak boleh juga, tak apa. Kita tengok orang-orang besar, Syah Waliullah nikah umur 15 je. 15 nikah dah. Bukan orang Islam saja, Mahatma Gandhi tu nikah umur 17. Tak ada satu. Hidup molek-molek. Itu lebih baik lagi daripada duduk hidup dalam maksiat. Macam-macam terdedah kepada maksiat. Zaman sekarang ni bukan setakat TV, bukan setakat apa nama ni, CD lah. Terdedah terlalu banyak. Dorongan tu dalam keadaan pemikiran dia tidak matang. Daripada dia terjebak dalam maksiat, sama ada lelaki ke atau perempuan, baik menikah, boleh pahala banyak lagi. Go ni buat ibadat kau gapo. Cuba tengok kita sini, Nabi SAW tak tanya dia pun ada gapo dia boleh nak tangguh dia lepas pada menjadi suami. Tak ada. Dia kata mu ada gapo untuk buat mas kahwin. Dia kata tak ada gapo-gapo kain ni. Mana tak pakai baju dia ni, tak pakai baju dia, ada kain yang pakai. Boleh dah nikah. Tak baju pun tak apa-apanya. Orang zaman dulu baju kah? Nikah kat dia ada kita. Tak pakai lipa, tak pakai baju, boleh nikah. Tak satu. Jadi Nabi kata masalahnya kalau mu beri kain tu, lepas tu duduk lagu mana jadi telanjang mu. Tak lagi tu menunjukkan kain dia ada so. Mu jadi telanjang lah. Gini, pergi carilah apa-apa, cari. Tak jumpa, tak ada. Mari pergi cari, tak ada. Pergilah cari, walaupun cincin sebentuk cincin besi, bukan cincin emas, bukan cincin perak. Ni susah je. Masa minai cincin, masa goni cincin pula. Berapa kali cincin dah? Berapa kali cincin? Pas semua ni menjamin kau kebahagiaan selepas. Tak ada. Mas kahwin banyak, ada jamin? Tak ada jaminan belaka. Pergi cari tak jumpa juga. Dia nak suruh pergi jadi.
Benda molek, kahwin ni benda molek. Bukan benda maksiat, benda taat, benda boleh pahala. Boleh pahala. Tapi ialah kita kata, kita hak mengaji ni, ahli ilmu, dia kata jagalah diri, jangan kira nak menikah saja, biarlah mengaji sampai satu peringkat dulu. Kita kata begitu. Tapi kalau hak asalnya ni. Sebab biasanya orang mengaji, dia kalau menikah terganggu. Hak kata nak mengaji 5-6 tahun lagi, paling tinggi gagal setahun. Ya, jadinya kecek sedap lah sebelum nikah tu. Padahal tengok anak jerit, gini-gini, susah. Tak ada lah seronok tu. Jadi dia tak faham. Angin. Jadi kita royak. Sebab itulah ulama-ulama dulu bukan hadis, ulama kata. Setengah orang kata, Imam Nawawi kata, al-ilmu madhbuhun baina fakhidaiha, kata dia. Ilmu itu tersembelih di antara dua celah paha perempuan. Mana kalau seseorang itu menikah, mana matilah ilmu dia. Semua kena sembelih. Binatang kalau kena sembelih, hidup? Tak hidup. Patah sayap boleh hidup lagi, patah kaki boleh hidup lagi kalau kena sembelih. Tu kata dia. Kalau nak ilmu, dia perlu, kecuali kalau orang tu ada suasana, dia ada, mungkin lain. Tapi kalau umum biasanya payah. Kalau nak mengaji ni, dia perlu kepada tumpuan, perlu tidak ada gangguan gapo. Jadi kena sabarlah. Kena ada keutamaan gapo dia utama kita. Nak menikah, tengoklah orang menikah dak galak sangat, locak sangat nak menikah tu, bila dia nikah jadi kan tak ada seronok mana. Tak ada belah mana. Ni hak lebih-lebih ni orang alok je. Orang alok je sebenarnya. Provokasi banyak. Hak sebenarnya. Sepatutnya diberitahu kepada anak-anak muda tu, barulah dia dah mikir, dah timbang. Kemudian sepatutnya nak diutamakan ngaji ke, nikah ke, baru senang. Tidaklah kita kata dah sunnah Nabi ni molek, jadi buat dah juga. Timbanglah, tengoklah keadaan masing-masing. Orang tidak serupa keadaan, tidak serupa. Dia cari tak jumpa. Lepas tu Rasulullah tanya, gapo dia sebanyak mana ada Quran pada kamu? Dia kata ada. Ni surah dia bilang, tapi dalam riwayat ni tak ada sebut nama surah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, qad zawwajtuka, aku kahwinkan engkau dengannya. Dengan mas kahwinnya ialah apa yang ada, Quran yang ada padamu itu mas kahwin. Bukan Quran yang ada itu saja. Nabi dalam riwayat yang lain disuruh ajar tu, jadilah itu mas kahwin. Tak siwi jadi, nak jadi juga. Tak ada apa-apa pun boleh. Senangnya nak nikah kalau lagu tu kan. Tapi bukan semua mazhab terima lagu ni. Bukan semua mazhab terima lagu ni. Mazhab Syafi'i terima ni. Mazhab Syafi'i terima. Ikut dia kata, gapo boleh. Quran saja pun boleh jadi mas kahwin. Sebab apa? Dia ada rega. Quran tu pun kalau kita mengajar, kita boleh ambil upah. Kita ada ilmu, kita mengajar dia, kita dapat ada nilai dia. Kalau kita ajar orang sesuatu, kita ajar orang guna komputer lah misalnya, itu kepandaian kita. Kalau kita ajar orang, kita nak ambil upah, boleh ke tidak? Orang akan beri juga upah. Jadi ada nilai jugalah ke mana-mana. Sebab Quran, Nabi SAW sudah terima dah, sahabat dia bomo guna surah Fatihah tu. Lepas tu orang beri kepada dia, beri sebagai upah. Nabi takrirkan, Nabi terima. Tak apa, dia tidak kata tak boleh guna Quran, mana boleh macam jual Quran, dia tak kata begitu. Jadi hak ni pun begitulah juga untuk dalam dunia ni, boleh guna. Kalau orang tu mengajar Quran, kau mengajar gapo, dia boleh ambil bayaran tu, kita kata. Jadi hak ni pun ada nilai dia. Imam Abu Hanifah tak sih, dia kata tak sih. Sebab apa? Dalam Quran sebut antabtaru bi amwalikum. Hak ni bukan mal. Quran ni dia kata hak ni bukan mal, bukan harta. Harta ni sesuatu yang lain lah. Bukan seria. Dia utamakan hak dalam Quran tu. Hak tu. Jadi hak lain-lain ni pun dia tak bagi situ. Hak ni dia khusus untuk orang tu. Dia kata gitu. Kalau khusus mana
sekat dia lah, tak ada lah kemudahan dia kepada orang lain. Tak ada lah. Tapi kalau kita pakai hak ni, seperti Imam Syafi'i dan ramai lagi orang lain yang sependapatnya dengan dia tu, dia kata boleh, senang lah. Senang lah. Sebab dalam Quran pun ada sebut, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Bukan dia suruh cari kekayaan dulu baru nikah. Dia suruh kahwinkan hak lelaki puan ada buah kamu tu kahwin. In yakunu fuqara, kalau mereka tu sesak dengan sebab nikah, yughnihimullahu min fadli, Allah SWT boleh beri kaya kepada dia dengan limpah kurnianya. Memang pun kita tengok, kalau kita tengok biasa ni pun, orang kalau dia duduk seorang tak mikir mana. Tapi kalau dia fikir orang yang disayanginya, yang dipilihnya duduk lapar ni, lagu mana? Dengan sendirinya mendorong dia pergi cari kerja, pergi buat kerja. Apa kalau tengok anak pula duduk jerit lapar, lagilah dua dorongan ada. Kalau boleh anak lagi pula tiga, jadi kau banyak. Itu mendorong manusia ni serius hidup dia. Tak ada dah buah-buah kedai kopi saja dak. Nak ke dia kedai kopi ni ialah puas, dah ada bini dia dah, boleh buah, boleh suka-suka dulu. Sebab itulah orang yang menikah dia jadi berubah, beza. Jadi banyak hikmatnya. Boleh jadi kalau umur dia tua pun dia tak nikah, dia macam orang muda juga lah perangai dia. Tak ada mikir nak simpan, nak gapo, nak fikir masa depan, tak ada. Kerana mikir benda-benda tu lah orang manusia ni jadi boleh simpan gapo-gapo. Bila tersimpan tu lah dia jadi kaya. Itulah Tuhan katanya. Dia tidak kata anak tiada piti dulu kaya dulu baru nikah. Tak. Kalau kita tengok sunnah Nabi ni pun gitu juga. Tidak kata nikah ni mana kena cari piti dulu. Riwayat daripada seterusnya, riwayat daripada Atha bin Abi Rabah, daripada Abi Hurairah seperti itu juga. Tidak ada sebut izar dan khatam. Cuma tidak ada sebut tentang kain, tentang cincin tu tidak ada sebut di sini. Dan Nabi SAW tanya, Quran hak mana hak kamu hafal? Ini menunjukkan orang hak hafal Quran ni sikit pun dia ada kelebihan dia. Ada nilai, ada rega dia. Pada orang lain tak ada rega pun dari segi agama, dari segi Rasulullah ada rega. Tengok daripada tak ada ke satu, boleh waktu tu jadikan mas kahwin untuk menikah. Tak ada rega. Lebih daripada hak lain-lain. Sebab itulah Nabi SAW kata, inna ahaqqa ma akhadtum min al-ujrah al-Quran. Hak paling kamu berhak mendapat upah, kamu berhak dapat upah, ialah Quran. Mana paling bernilai. Sebab itulah ulama-ulama kata hak nak terima tu, hak tak terima tu tak apalah, dia ada semua beza pendapat tu kan. Hak nak terima tu dia kata atas dasar hak ni lah. Ya, kita kata orang yang mengajar Quran gapo boleh tu nak ambil habuan bayaran gapo atas dasar tu. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran al-Quran. Itu dengan lafaz tu. Hak tadi bil makna lah kita kata. Hak yang kedua tu bil lafz hadis. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran al-Quran. Yani ta'limul Quran. Bukan Quran saja, mengajar Quran tu. Jadi seperti tadi lah ada hadzaf mudhaf tu. Ada hadzaf mudhaf tu. Macam orang ni, dia mengajar, dia ajar. Jadi ajar tu adakah syaratnya? Yang diajar tu tidak erti sungguh? Kau semata-mata ajar, dia apa baca? Lagu mana? Kalau katakanlah perempuan tu dia sudah tahu, dah baca dah, dia pun ingat dah. Jadi tak boleh dah ayat tu nak jadi mas kahwin, gitu kah? Atau kena hak memang dia tidak tahu. Kalau nak kira, kalau kita kata ini Khawlah binti Hakim lah, ini orang pandai ni. Bukan calon-calon orang. Ni hak pandai ni. Ada pun dari situlah ulama-ulama mengatakan kalau dia pandai dah pun syarat, nak ambil syarat baca supaya orang khatam Quran dia habis dah. Cuma baca tu guru baca, dia baca. Dia boleh baca sendiri dah. Tapi nak ambil nama ajar, ajar juga boleh juga. Apa lagi kalau orang tu memang tak boleh, tak pandai lagi, tak tahu lagi ayat tu, lagilah boleh. Jadi Al-Quran hak mana hak kamu sudah hafal? Dia kata surah Baqarah dan surah hak selepasnya. Nabi SAW kata, kalau tu bangun
bangun, kamu ajar dia 20 ayat saja. 20 ayat. Bukan semua. 20 ayat saja. Bukan semua surah Baqarah dah selepas dia tu, dah. 20 saja. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa tidak semestinya perempuan itu tak tahu. Cuma nak ambil syarat, nak memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Sebab mas kahwin juga, kalau kita bui, kita kata 1,000 riyal. Bahawa orang tu tak ada kau 1,000 riyal. 1 juta dia ada. Tapi dah syarat. Kena mas kahwin, bui lah. Bukan bermakna dia tu tak ada. Cuma syarat. Syarat untuk sah dia kena bui. Ikutlah 25 riyal kau gapo, kau tak kira lah dia sebut gitu, kena bui. Dan semua itu tidak menunjukkan gapo-gapo. Syarat. Tidak kata kalau orang kaya kena mas kahwin banyak baru jadi, orang sesak baru boleh dengan apa ni berapa puluh riyal, macam-macam lah, 70 riyal ke berapa tahun lah ni dia bui. Tidak. Hak kaya setara mana pun kalau dia nak rendah pun boleh. Hak sesak pun kalau dia nak banyak pun boleh. Tak ada ketentuan. Benda ni dia termasuk di dalam uqud. Uqud ni atas orang rendah. Hak berkait dengan akal. Kalau dia nak mahal pun apa ni? Kalau dia tak sih, murah pun dia tak sih. Dia benda lagu tu. Benda-benda berkait dengan akad ni. Akad jual beli, kau akad apa-apa, sewa, kau lagu tu. Jadi hak ni pun jenis akad juga. Jadi segi nak letak tu bukan menunjukkan apa-apa tu. Atas setuju sebenarnya. Lepas tu riwayat selepas tu dia kata serupa dengan hadis hal pada ni. Cuma makhulnya selalu berkata, ini tak boleh selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh dah lagu ni. Tak boleh dah lagu ni. Jadi tak boleh lagu mana? Jadi dengan mas kahwin mengajar Quran gini saja tak boleh. Ini Nabi seseolahnya khususkan untuk orang itu saja. Itu mengikut makhul. Makhul ini bukan Nabi, bukan sahabat, dia tabi'in. Itu pendapat dia. Jadi Imam Abu Hanifah sependapat dengan orang hak lagu ni lah. Jadi orang hak tak, Imam Abu Daud dia marilah. Ada orang hak berpendapat gini, dia kata walaupun ada, memang ada, tapi macam makhul, dia orang alim besar, dia kata hak ni tak boleh selepas Rasulullah, untuk Rasulullah saja. Jadi itu keistimewaan Rasulullah dia, dan keistimewaan sahabat tu orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Orang lain kena benda juga. Kena benda juga. Sekurang-kurangnya hak Nabi kata tu cincin besi. Sekurang-kurangnya, mana tak ada rega lah. Tapi ada lah juga reganya, murah lah, tidak lah super perak kau gapo emas kau, tidak lah gitu. Tapi ini pendapat dia lah. Bagi orang yang tak terima, dia kata apa-apanya. Namun kan Nabi ada sebut gini, dia tidak ada sebut khusus. Tapi bagi orang yang kata tak khusus, dia pegang lah. Dia pegang dengan dalil-dalil yang lain lah yang menunjukkan khusus. Jadi orang lain tak saya terima, dia bahas pula atas hak tu. Begitulah benda-benda hak khilaf ni, begitulah keadaannya. Sebab itu dalam kitab ni dia kata hadzal amr mukhtassun bin nabi an yunkiha imra'atan rajulan min ghairi mahrin. Tanpa mas kahwin ni khusus dengan Nabi. Orang hak kata boleh, bukan mana tanpa mahar ni. Ngajar Quran tu mas kahwin tu. Hak dari segi kena ada mas kahwin tu ijma', sepakat ulama. Cuma dia kata mana mas kahwinnya tu Quran. Yalah dah Nabi SAW kata sendiri lagu tu sebagai mas kahwin, kata dia, kita nak mana? Jadi kira sebagai mas kahwin lah. Jadi benda ni ke mana-mana pun khilaf. Kalau ada orang kata tak boleh, yalah juga, itu cara dia. Kalau ada orang kata boleh, kalau tempat kita ni hak ramai pakai Syafi'i ni memang sesuai lah ni. Memang mazhab Syafi'i pun kata boleh. Memang Syafi'i hak kata boleh tu. Jadi tak ada hak baca tadi tu kena sama semula lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta